Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam kitab bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bermula pada muka surat 522, ucapan ketika mengikut suatu amalan ataupun ucapan perkataan at-tabi' kepada matbu', orang yang mengikut kepada orang yang diikuti. Apabila seseorang yang diikuti itu melakukan sesuatu perkara, kita lihat, dianjurkan bagi murid apabila melihat sesuatu pada gurunya atau selain daripada gurunya di kalangan orang-orang yang dijadikan sebagai ikutan yang kelihatan menyalahi kebenaran, untuk meminta penjelasan dan mencari bukti serta dalil. Kalau kita lihat seorang guru yang melakukan suatu perkara yang bertentangan dengan kebiasaan, dia dijadikan sebagai ikutan, tapi dia melakukan suatu perkara yang bercanggah dengan kebenaran, maka kita minta penjelasan terlebih dahulu. Jangan kita katakan sesat, tapi minta penjelasan, dan juga kita cuba mencari sendiri bukti ataupun dalil sebab apa dia melakukan perkara demikian. Apabila guru melakukannya kerana lupa, maka dengan pertanyaan tersebut guru akan menjadi ingat. Bila mungkin dia buat tu kerana terlupa, sebenarnya tak boleh buat, tapi dia buat sebab terlupa. Apabila guru melakukannya dengan sengaja dan tindakannya tersebut adalah benar, maka dia akan menjelaskannya kepada muridnya. Sekiranya seseorang guru melakukan suatu perkara yang dari segi zahir bercanggah dengan kebenaran, tapi bila ditanya kepada guru tersebut, jelas rupanya itulah yang sebenarnya, maka murid tadi mendapat satu knowledge baru, satu ilmu yang baru, sebab guru tadi jelaskan kepada dia sebenarnya perkara yang benar adalah seperti ini. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW berangkat dari Arafah. Dafa'a Rasulullah SAW min Arafah hatta idza kana bisya'bi nazala fabala thumma tawadda'a faqultu as-salata ya Rasulullah faqala as-salatu amamak qultu innama qala Usamah dhalika li'annahu dhanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasiya salat al-maghrib wa kana qad dakhala waqtuha wa qaruba khurujuhu. Kami riwayatkan dalam daripada riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW berangkat daripada Arafah. Setibanya di suatu laluan di lereng bukit, baginda turun dan buang air kecil. Berhenti sekejap, Nabi SAW buang air kecil. Kemudian Nabi berwuduk. Aku tanyakan kepada Nabi SAW, anda hendak solat? As-salat ya Rasulullah, solat wahai Rasulullah, kamu nak solat wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu amamak, solatnya ada di hadapanmu, solat ada di hadapan kamu. Usamah bertanyakan hal itu kerana menyangka Nabi SAW lupa melaksanakan solat maghrib, padahal waktunya sudah masuk dan sebentar lagi akan masuknya waktu Isyak, dekat nak habis dah waktu maghrib. Dalam hadis ini, kalau kita lihat, Nabi SAW menyatakan as-salatu amamak. Nabi buang air kecil, kemudian Nabi berwuduk. Usamah bin Zaid, perawi hadis ini, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, dia tanya, kamu nak solat wahai Rasulullah? As-salata ya Rasulullah, kamu nak solat? Maka apa jawapan Nabi? Nabi kata as-salatu amamak. Kita sembahyang kat depan. Sembahyang kat depan. Maknanya sembahyang
di Muzdalifah. Pensyariatan sembahyang di Muzdalifah. Nabi SAW dalam sangkaan Usamah bin Zaid, nasiya salat al-maghrib, Nabi lupa nak sembahyang maghrib. Sedangkan waktu maghrib dah masuk dan dekat nak habis dah waktu maghrib ni. Dakhala waqtuha, dah masuk waktu maghrib, mereka masih lagi berada di Arafah dan nak habis dah waktu maghrib. Maka Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, tapi dia tegur Nabi, tak sembahyang maghrib lagi ni. Fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna at-ta'khir li jam'i at-ta'khir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, iaitu kita lewatkan sembahyang maghrib, as-salatu amama, kita sembahyang di hadapan, iaitu sembahyang di Muzdalifah nanti, kerana Nabi nak menyatakan dia nak buat jamak ta'khir. Pensyariatan jamak ta'khir dilakukan daripada Arafah ke Muzdalifah. Jamak ta'khir maghrib isyak, maka beramai orang buat isyak dulu baru maghrib kerana menghormati waktu isyak. Tapi sebenarnya disunatkan ikut tertib maghrib dengan isyak. Siapa dulu? Maghrib dahulu 4 rakaat atau 2 rakaat, kemudian maghrib dulu 3 rakaat, kemudian baru isyak, sama ada 4 ataupun 2 rakaat. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diriwayatkan tentang perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, dia menyatakan, ya Rasulullah, ma laka an fulanin wallahi inni la arahu mu'minan. Wahai Rasulullah, apakah antara engkau dengan si fulan ini? Sesungguhnya aku melihatnya sebagai orang yang beriman. Ataupun satu riwayat kata, inni la ra'ahu musliman, aku lihat dia seorang Islam. Dalam hadis ini nak menyatakan bahawasanya Nabi SAW dalam sanad yang sahih daripada Abu Zar, dia kata apa? Nabi SAW berkata kepada Abu Zar, kaifa tara ja'ilan, bagaimana kamu melihat tentang ja'ilan? Ja'ilan ni yang si fulan dalam hadis ini. Faqultu kasyaklihi minal muhajirin. Maka Abu Zar kata, rupa dia macam Allah macam muhajirin, gaya dia tu macam muhajirin. Qala fa kaifa tara fulanan, qultu sayyidun min sadatin nas. Maka aku berkata, Abu Zar kata, dia adalah ketua daripada ketua-ketua manusia, ketua kabilah. Qala faja'ilun khairun min mil'il ardi min fulan. Ini semua nak menyatakan tentang apa? Tentang Nabi nak memberi harta pusaka. Nabi nak memberi harta rampasan peperangan. Harta rampasan peperangan. Nabi nak tahu dulu orang ni beriman, berislam ataupun tidak. Sebab itu dalam riwayat ini, kalau kita lihat riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, seolah-olah dia tegur Nabi, wahai Rasulullah, sebab apa, kenapakah antara hubungan kamu dengan hubungan si fulan? Aku lihat dia adalah orang beriman, orang Islam. Ini lamma a'tan Nabi, kerana Nabi memberikan satu jamaah yang ramai, pemberian rampasan harta peperangan, tapi Nabi tak berikan kepada si fulan ni. Nabi tak berikan kepada si fulan ni. Maka Sa'ad mengetahui keadaan orang ni, fatawahhama, dan dia merasakan Nabi SAW lupa terhadap orang ini. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ingatkan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya Rasulullah, malaka an fulanin. Nama dia adalah Ja'il bin Suraqah ad-Damari. Mungkin Nabi tak bagi dia pemberian harta kerana Nabi terlupa, ataupun Nabi ingatkan dia tak Islam. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas tegur Nabi, ya Rasulullah, dengan beradab, wahai Rasulullah, wallah malaka an fulan, apa kena mengena bagaimana, sebab apalah yang menyebabkan kamu tak nak bagi kepada dia pemberian harta rampasan peperangan. Kemudian
Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, wallahi inni la'arahu mu'minan, demi Allah sesungguhnya aku lihat dia ni seorang yang beriman, seorang Islam. Kemudian kita lihat lagi dalam riwayat Imam Muslim daripada Buraidah bahawa Nabi SAW sallas salawati yawmal fathi biwudu'in wahidin faqala Umar laqad sana'ta al-yawm syai'an lam takun tasna'uhu faqala amdan sana'atuhu ya Umar. Daripada Buraidah bahawasanya Nabi SAW solat 5 waktu dengan satu wuduk. Di sini disebutkan beberapa waktu lah. Nabi solat beberapa waktu satu wuduk. Dalam terjemahan kata 5 waktu, satu wuduk. Okey. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, hari ini engkau telah melakukan suatu perkara yang tak biasanya engkau lakukan sebelum ini. Laqad sana'ta al-yawm, kamu buat pada hari ini satu perkara yang mana kamu tak pernah buat sebelum ni. Apa jawapan Nabi SAW? Maka Nabi menyatakan, amdan sana'tuhu ya Umar, iaitu wahai Umar, baginda bersabda, memang sengaja aku lakukan. Amdan sana'tu, aku melakukan dengan sengaja, wahai Umar. Sengaja Nabi buat satu wuduk dengan beberapa salat. Hadis yang seperti ini cukup banyak dalam kitab sahih. Dalam kitab-kitab sahih banyak menyatakan hadis Nabi satu wuduk tapi Nabi melakukan beberapa semayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tolong tak ni. Terbaiklah. Maksud daripada perbuatan Nabi nak menerangkan bahawasanya al-amru bil taharah 'inda al-qiyam, nak perintah Nabi supaya taharah, ambil wudu ketika qiyam. Ketika qiyam, setiap semayang yang pertama sekali ambil wudu. Harus jamakkan satu wudu dalam beberapa solat. Cumanya al-afdal, yang paling afdalnya Nabi nak ajar kepada kita at-tajdid, iaitu memperbaharui wudu. Bagi orang yang telah sembahyang dengan wuduknya pada solat yang pertama, kemudian pada mana-mana solat dia ambil wuduk sekali lagi, dipanggil sebagai at-tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Na'am, al-afdal at-tajdidu liman shalla bi tuhrihi al-awwal salatan ma. Mana-mana solat yang dia nak semayang lagi, walaupun dia dah ada wuduk lah. Dia semayang zuhur ada wuduk, semayang maghrib ada wuduk, dia nak semayang asar pula, nak semayang isyak pula, di sunat yang afdalnya ambil wuduk sekali lagi, mentajdidkan wuduk. Daripada perbuatan Nabi ni, apa yang kita dapat lihat, Sayyidina Umar tegur Nabi. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, sana'tal yawm syai'an lam takun tasna'uhu. Muka surat 523 atas sekali. Wahai Rasulullah, kamu buat satu perkara yang sebelumnya kamu tak pernah buat, iaitu pada Fathu Mekah, Nabi satu wuduk, Nabi semayang beberapa solat dengan menggunakan satu wuduk je. Jadi Nabi memberi jawapan. Nabi kata, amdan sana'tu, aku sengaja buat, wahai Umar. Nak bagi tahu boleh, cuma yang terbaiknya adalah setiap kali semayang ambil wuduk yang baru. Apa yang kita dapat simpulkan daripada muka surat 522 ini, ucapan teguran orang bawahan kepada orang atasan, murid kepada guru. Sebenarnya perkara ini nampak zahir seperti makruh, apa yang guru buat, seseorang yang alim ataupun orang atasan buat, seolah-olah macam perkara yang tak boleh buat, khilaful aula ke makruh ke. Maka kita pun bagi tahu kepada guru kita sebab apa buat seperti ini, dan juga istibanatul amr, minta penjelasan. Bukan kita sangkal
Tak boleh buat macam ni. Kita tak cakap macam tu. La ala wajhil i'tirad. Bukan dengan cara sangkal apa yang guru buat, tetapi kita minta pandangan, minta penjelasan. Sebab apa buat seperti ni? Boleh buat ke seperti ini? Kalau boleh, sebab apa boleh? Mungkin ada hadis yang menyatakan Nabi buat seperti itu. Itu teguran. Jadi dalam hadis muka surat 522 ni, kita bincangkan yang pertama, Usamah bin Zaid menegur Nabi, menegur dan juga bertanyalah kepada Nabi. Dia tak kata Nabi salah, tapi dia kata, wahai Rasulullah, as-salata Rasulullah, kamu tak semayang lagi wahai Rasulullah. Nabi kata kita semayang di Muzdalifah. Rupanya Nabi buat jamak takhir. Jadi jamak takhir memang maghrib Nabi tak semayang. Nampak, tapi dia tak tahu Nabi buat jamak takhir. Dia ingatkan Nabi terlupa ke, jadi dia tegur Nabi. Itu Usamah bin Zaid. Ya, hadis yang kedua mengenai dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi tak beri pemberian kepada seorang ni yang nama dia Ja'il bin Suraqah ad-Damari. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kata, sebab apa kamu tak bagi ni wahai Rasulullah kepada si fulan, sedangkan dia adalah orang Islam, orang beriman. Dia tak menyangkal perbuatan Nabi, cuma dia tanya sebab apa. Itu teguran. Yang ketiganya, daripada hadis Buraidah, Nabi SAW sembahyang satu wuduk dengan beberapa semayang. Sayyidina Umar pun tegur dan bertanya kepada Nabi, aku tak pernah tengok apa kamu buat wahai Rasulullah sebelum ni. Maka Nabi kata, sengaja aku nak buat, supaya manusia tahu hukumnya adalah harus, boleh. Tapi yang terbaiknya adalah ambillah wuduk yang baru untuk solat. Hadis yang pertama tadi, Usamah bin Zaid, ketika mana Nabi berada di Muzdalifah, Nabi berada di Arafah. Sebelum di Muzdalifah, Nabi transit sekejap, berhenti sekejap untuk buang air kecil. Kemudian Nabi mengambil wuduk dengan seringkas-seringkas wuduk. Dengan seringkas-ringkas wuduk. Mana mungkin basuh sekali ya. Nabi tak basuh 3 kali. Sebab dalam perjalanan, adalah dalam zaman dulu bawa bekalan air cukup-cukup je. Jadi basuh anggota wuduk ni Nabi tak ulang, sekali basuh je. Nabi buat tu sebab nak cepat, nak bersegera, nak pergi ke Muzdalifah. Kemudian Nabi memperbaharui wuduk, wa atabi alal kamal di Muzdalifah. Lepas Nabi kencing, buang air kecil di lereng bukit dalam perjalanan daripada Arafah ke Muzdalifah, Nabi ambil wuduk sekali je. Kemudian sampai di Muzdalifah, Nabi perbaharui wuduk. Itu baru Nabi buat betul-betul 3 kali. Sempurna. Ketika mana sampai di Muzdalifah. Dalam hadis ini juga sebagai dalil, hadis yang pertama riwayat Usamah bin Zaid tadi, nak menyatakan wuduk adalah ibadah. Wa illam yurid bihi salah. Walaupun seseorang tu tak nak semayang. Dia tak nak semayang, cuma lepas buang air kecil, ambillah wuduk. Sebab itu adalah sunnah. Itu adalah dianggap sebagai ibadah. Ambil wuduk walaupun tak nak semayang, itu dianggap sebagai ibadah. Okey. Kita lihat pula muka surat 523. 523, anjuran untuk bermesyuarat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasyawiruhum fil amr. Surah Ali Imran ayat 159, hendaklah kamu bermesyuarat sesama mereka dengan mereka dalam urusan itu. Jadi maksudnya wasyawiruhum adalah perintah Allah bermesyuarat. Hadis-hadis tentang perkara ini cukup banyak dan masyhur. Oleh kerana itu ayat ini sudah cukup mewakili dalil-dalil yang lain. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya memerintahkan dengan perintah yang sangat jelas, wasyawiruhum fil amr, kepada Nabi, hendaklah kamu wahai Muhammad bermesyuaratlah dengan mereka. Untuk bermesyuarat padahal baginda adalah makhluk yang paling sempurna, maka bagaimana dengan yang lain? Nabi SAW insan ataupun manusia yang paling sempurna. Itu pun Nabi suruh bermesyuarat. Tambah-tambah kita yang tak sempurna seperti Nabi ni lagi kena bermesyuarat. Sebab apa? Bila mesyuarat ni kita dengarlah pandangan orang lain.
kita tahulah mungkin pandangan kita dah cukup bagus dah, cukup bijak lah, tapi mungkin ada satu perkara yang kita tak terfikir benda tu. Sebab itu disuruh bermesyuarat. Nabi pun Allah Ta'ala suruh bermesyuarat. Dianjurkan bagi sesiapa yang sedang menghadapi sesuatu masalah dianjurkan bagi sesiapa yang sedang menghadapi sesuatu masalah, dianjurkan kepada dia untuk bermesyuarat dengan orang yang dipercaya akan agamanya, kemampuannya, kepandaian, kebijaksanaannya dan juga sifat waraknya. Dianjurkan pula untuk bermesyuarat dengan lebih dari seorang dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sifat warak, sifat ada ilmu, ada kemampuan, kebijaksanaan, pandai, lebih banyak, lebih baik, dan mengetengahkan permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk menjelaskan kepada mereka tentang risiko yang bakal dihadapi. Bila dalam majikan, salah sesuatu syarikat, ada mesyuarat dalam satu sekolah, ada isu ataupun perkara yang berbangkit, macam mana kita nak selesaikan? Ajak bermesyuarat. Dengan bermesyuarat, cuma kita tak, kalau staff dia ada 100 orang, takkanlah 100 orang nak ajak mesyuarat. Sebab tu dalam ni disebutkan, pilih orang yang kita tahu ada kebijaksanaan, ada kemampuan, mana berkredibiliti, mana berfikiran jauh, pandai menyelesaikan masalah. Orang-orang seperti kita panggil. Bukanlah maksudnya kalau HR dia ada 10 orang, ada 20 orang, 20 dia panggil. Panggil orang yang boleh dipercayai dan juga orang yang dapat menyelesaikan masalah. Mesyuarat lebih sangat diperlukan oleh pemerintah atau stafnya seperti sultan, hakim dan lain-lain. Ini dalam bidang kuasa yang besar lah. Pemerintah, Perdana Menteri, Presiden, Sultan, itu lebih-lebih lagi perlu bermesyuarat. Sebab tampuk kepimpinan dia luas. Bawah itu ribuan orang atau jutaan orang, jadi perlukan kepada mesyuarat. Dalam banyak hadis sahih disebutkan tentang mesyuarat yang dilakukan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabatnya dan kecenderungan beliau kepada pendapat mereka. Beberapa kali juga Saidina Umar ni bersama panggil beberapa orang sahabat Nabi, dan kecenderungan beliau kepada pendapat mereka. Saidina Umar menerimalah pendapat mereka, walaupun pendapat Saidina Umar ni ada yang sama dengan Quran. Saidina Umar terlintas di fikiran dia seperti ada 3 ke 5. Saidina Umar terlintas, turunnya ayat Quran menyokong pendapat Saidina Umar. Contohnya seperti wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan belakang maqam Ibrahim tempat semayang. Saidina Umar memang dah terfikir dah, terlintas dah semayang sunat di belakang maqam Ibrahim. Turun ayat Quran, jadikan belakang maqam Ibrahim tempat semayang. Ayat jilbab, ayat pakai tudung, tutup aurat. Saidina Umar dah terfikir dah, orang-orang munafik mereka suka kacau perempuan-perempuan Islam, jadi terutamanya isteri Nabi. Dia Saidina Umar khawatir, maka terlintas pada pandangan Saidina Umar, turun ayat Quran sokong suruh ayat kewajipan berjilbab, pakai tudung untuk aurat. Itu pun Saidina Umar ajak bermesyuarat, dan dia ada beberapa kali juga terima, cenderung kepada pandangan sahabat-sahabat yang lain dalam mesyuarat tersebut. Di samping itu, jika mesyuarat dilakukan dengan orang-orang yang memiliki sifat amanah dan memahami persoalan, dipastikan akan menemui jalan keluar yang tidak membawa risiko. Dianjurkan juga bagi orang yang diajak bermesyuarat untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran bagi membantu saudaranya tersebut. Dalam perenggan ini nak bagi tahu kepada kita, orang yang kita nak ajak ni orang yang dipercayai lah. Bila kita nak ajak orang mesyuarat, kita dalam satu meeting syarikat kita, mestilah kita ajak orang yang kita rasa percaya, yang sama-sama nak bantu majukan syarikat. Takkan kita ajak semua staf, bukan semua staf boleh dipercayai. Jadi kita akan ajak orang-orang yang penting, yang boleh dipercayai, yang ada amanah, yang mampu untuk menyelesaikan keserabutan yang sedang dialami, masalah yang sedang dialami oleh syarikat ni. Kemudian orang yang diajak bermesyuarat, dia sepatutnya kena luangkan waktu, kena luangkan tenaga, fikiran, sama bantu-bantu, sama-sama membantu. Sebab kalau dalam syarikat kita waktu bekerja memang kita kena pergilah.
terutama mesyuarat AJK, surau, masjid, ini kadang-kadang tidak ada allowance. Ada sebahagian ada juga masjid, kadang-kadang masjid ada, mereka sediakan allowance untuk mesyuarat. Sekali mesyuarat mungkin seorang RM50, tapi mesyuarat RM50 ni kira taklah besar sangat, tapi okey lah, ada juga sikit. Tapi kalau surau-surau dia tak ada allowance. Berbandinglah kalau allowance, kalau orang jadi kalau jadi syariah compliant bank ke, mungkin 500, mungkin RM1,000, sekali meeting RM1,000. Saya juga dulu ada lecturer saya dulu ahli majlis fatwa, dia kata sekali meeting wilayah persekutuan bagi RM500 je, 500. Dia kata kalau bank bagi RM1,000 sekali meeting. Kalau masjid surau, masjid RM50, surau lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala je, dia tidak ada apa-apa. Jadi sepatutnya walaupun tak ada apa-apa, tak apalah, kita niat sebab kita niat sama-sama untuk bantu saudara kita. Bila diajak untuk bermesyuarat, sama-sama kita kerahkan tenaga, fikiran, sama-sama macam mana kita nak selesaikan masalah, kita nak ramaikan jemaah, ataupun apa benda yang perlu kita buat lah. Kalau mungkin nak ramaikan jemaah, sediakan makanan selepas sembahyang Isyak contoh, ataupun apa-apa perkara yang boleh menyebabkan maju sesebuah syarikat atau sesebuah institusi, termasuk masjid ataupun surau. Kadang-kadang walaupun kita AJK diajak mesyuarat, itu bayar, walaupun taklah banyak sangat, tapi main handset, seolah-olah tak sepenuh hati bekerjasama. Balas WhatsApp, handset. Sepatutnya bila meeting sama-sama kita berganding bahu untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang sedang berbangkit. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Tamim Ad-Dari, daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qalu, mereka bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa a'immatal muslimin wa ammatihim. Maka Nabi jawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Mana nasihat ni bukan untuk pemimpin je, seluruh kaum muslimin. Kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, al-mustashar mu'tamanun, orang yang diajak bermesyuarat adalah orang yang dipercayai. Bila kita nak ajak orang mesyuarat, maknanya orang tersebut dipercayai. Bila dipercayai, dia tunjukkan dengan sepenuh raga, adalah tunjukkan bagaimana dia nak selesaikan sesuatu isu yang sedang berbangkit. Ayat Quran yang pertama tadi, wasyawiruhum fil amr, hendaklah kamu bermesyuarat, dalam surah Al-Imran, dalam sesuatu perkara. Ini dalil mesyuarat dan juga menapis beberapa pandangan di kalangan ahli mesyuarat, buah fikiran ahli mesyuarat. Itu adalah perkara yang dituntut dalam syariat. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi untuk bermesyuarat dengan sahabat-sahabat Nabi. Nabi pun bermesyuarat dengan sahabat Nabi untuk tatyiban li khawatirihim, sebagai nak menyukakan hati mereka. Bila mana Nabi panggil mesyuarat, maknanya bila kita dijemput mesyuarat, maknanya apa? Maknanya kita orang dipercayai. Bila surau, masjid, WhatsApp kita panggil, kita ajak mesyuarat, maknanya apa? Mana kita orang yang dipercayai di sisi mereka. Sebab tu Nabi kata al-mustashar mu'tamanun, orang yang diajak bermesyuarat, sebenarnya orang tu diberi amanah, orang yang dipercayai. Dan kita sebut juga tadi adalah disunatkan bermesyuarat ni adalah secara berjemaah. Berjemaah ni maknanya terbaik lebih daripada seorang lah. Kalau seorang campur seorang lagi, dua orang bermesyuarat boleh juga, tapi yang terbaik lebih daripada dua orang. Apabila di antara ahli mesyuarat tersebut berbeza pandangan,
quddima ru'yu ziddin wal wara' wan nasuh al khair ala ghairi. Maka diutamakan, tengok yang mana yang paling tepat, yang paling mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan, maslahat kepada umum. Ataupun dilihat juga pandangan orang yang agamanya kuat, yang wara' ataupun yang lebih baik nasihat dia. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih banyak daripada Sayyidina Umar sendiri, contohnya Sayyidina Umar, contoh dalam Sahih Al-Bukhari, dia nak bermusafir ke Syam, fa ukhbira bil waba', maka dia beritahu kepada Sayyidina Umar, di sana ada wabak, di Syam tu ada wabak. Fastasyara as-sahabah, maka Sayyidina Umar pun minta pandangan daripada sahabat, minta pandangan, seolah-olah dia walaupun tak meeting secara rasmi, tapi seolah-olah dia minta pandangan tu. Dia minta macam mana aku nak pergi ke Syam ni. Fastasyara as-sahabah fil qudum ila Syam ma'al waba', maka sahabat Sayyidina Umar minta pandangan, minta syur pandangan untuk dia sampai ke Syam walaupun ada wabak di sana, waruju' anha, ataupun balik. Fa asyara al-aktsarun, kebanyakan majoriti di kalangan sahabat Nabi yang Sayyidina Umar minta pandangan mereka, dia kata suruh Sayyidina Umar balik. Sayyidina Umar pun pulang. Sebenarnya fastasyara sahabah fil qudum ila Syam al waba' waruju' anha, Sayyidina Umar dah sampai dah. Sayyidina Umar nak pergi ke Syam, dah sampai ke Syam diberitahu ada wabak. Kesempatan lah, kesempatan dia. Belum masuk lagi, belum masuk. Di sempadan Syam lah. Kemudian dia minta pandangan sahabat. Sahabat kata kebanyakannya syorkan supaya pulang. Sayyidina Umar pun pulang. Sebab Abdul Rahman bin Auf diriwayatkan hadis marfu', dia kata an-nahyu 'anil qudum 'alal ardil wabi'ah, iaitu dilarang daripada datang ke bumi yang ada wabak. Kalau kita dah negara tu ada wabak, kita berada di situ, jangan keluar. Tapi kalau kita yang negara tak ada wabak, yang negara tu ada wabak, jangan pergi. Okey. Seterusnya, anjuran mengucapkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini adalah dipanggil satu sedekah, perkataan yang baik. Sebab menyukakan seorang Islam yang lain satu sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkan diri, makna kalau orang lain menyebabkan kita marah, rendah diri. Apa maksud rendah diri? Jangan marah, jangan maki. Kita marah orang, kita maki orang sebab kita rasa kita hebat. Bila kita, Quran sebut waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan diri kamu kepada orang yang beriman. Maksudnya bila kita rendah diri, kita tak akan cakap perkara-perkara yang tidak baik. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, daripada Adi bin Hatim, Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin, takutlah kepada api neraka walaupun hanya dengan separuh buah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, sekiranya dia tak dapati apa-apa, dia tak ada apa-apa, miskin, maka fa bi kalimatin thayyibah, iaitu ucaplah dengan perkataan yang baik. Maksud hadis Nabi ni, kalau kita faham, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin, takutlah api neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Maksud separuh buah kurma, walaupun sedekah kita separuh daripada buah kurma, kalau boleh sedekahlah, itu maksudnya. Sebab dengan sedekah akan dijauhkan daripada api neraka. Tapi kalau tak ada langsung, separuh tamar pun tak ada nak bagi sedekah, bukan satu tamar. Kita lagi, bukan kata tamar 3-4 kotak ke tamar dekat rumah. Jadi kalau tak ada, maka Nabi kata kalau tak ada pun ucaplah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik pun dapat menjauhkan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Kita guna tapi bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan takut api neraka sama? Oh, itu mana sama? Sama. Apa maksud bertakwa kepada Allah yang kita dengar khutbah Jumaat selalu? Ittaqullah, takutlah Allah. Apa maksud takutlah apa maksud bertakwalah kepada Allah? Maksud bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bertakwa maksud takutlah kepada Allah. Apa maksud takut kepada Allah? Allah Ta'ala suruh kita buat, Allah Ta'ala larang kita tinggalkan. Itu maksud takwa ataupun takut. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, maksudnya sama. Maksudnya Dia kata ni, kita guna kan takutlah kepada api neraka kan? api neraka. Tapi bawah ni bertakwa kepada Allah. Sama. Sama mana? Sama. Maksudnya sama? Sama. Oh, itu maksudnya. Ittaqun nar, takutlah kepada Allah, maksudnya takutlah kepada api neraka Allah. Oh, itu maksud. Okey, Maksud sini bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya takut kepada Allah. Tapi maksudnya takutlah kepada api neraka Allah. Dia ada benda yang ditubuang lah. Yang dibuang, takutlah kepada Allah, takutlah kepada api neraka Allah. Dia macam kita buat kenduri ya. Ajaklah surau datang kenduri. Mana ajaklah surau A dan surau B. Bukan surau. Ajaklah orang-orang di surau. Ataupun ajaklah jemaah di surau. Jadi tapi kita selalu sebut surau lah, kita ajaklah surau ni. Panggil orang, tapi ada sebahagian kita jemputlah surau A dengan surau B, jemputlah datang kenduri. Contohnya kalau orang Kedah kata potong kepala, cukur kepala. Cukur kepala bukan cukur kepala, cukur rambut. Cukur rambut di kepala. Cuma kadang orang nak ringkaskan. Cukur kepala, bukan cukur kepala. Kepala tak boleh cukur. Kalau cukur kepala habis berdarah. Cukur rambut di kepala. Itu dalam bahasa Arab dipanggil majas. Macam di sini, takutlah kepada Allah, takutlah api neraka Allah. Dalam ayat Quran tadi yang kita baca dalam surah Al-Hijr ayat 88 tadi, merendahkan diri kepada orang beriman, ini ada dipanggil sebagai kinayah. Kinayah ni maksudnya Quran nak suruh kita rendahkan diri, tu maksudnya berlemah lembutlah, bersopan santunlah dengan orang-orang beriman. Jangan kasar, jangan besar diri. Itu maksud dia. Perawi hadis ni nama dia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i. Ayah dia Adi bin Hatim At-Ta'i ni, ayah dia seorang yang sangat masyhur, seorang dermawan yang sangat masyhur lah. Hatim. Dipanggil Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ayah kepada Adi ni. Dia orang yang sangat masyhur dan sangat pemurah. Itu dia. Adi bin Hatim ni, Imam Qutaibah kata apa? Ibnu Qutaibah dia kata Adi bin Hatim ni dia tinggi tau. Bila dia naik kuda, kaki dia nak hampir-hampir sampai ke tanah. Tinggi sangat. Kita naik kuda kaki kita jauh. Kaki kita jauh. Memang jauh lah kaki kita. Tapi Adi bin Hatim ni dia tinggi. Dia memang tinggi betul. Kalau dia naik kuda, dia tak perlu letak dekat tempat letak kaki kuda tu. Dia hampir sampai ke tanah, tinggi. Adi bin Hatim. Sama Rasulullah pun sama kan? Omar ke siapa yang saya dengar kan? Dia tinggi juga. Bila Omar ke Ali lah, kau besar. Omar ke Ali ke sahabat Rasulullah ni, dia pun tinggi juga. Bila dia kali awal ni siapa? Bila dia tinggi lah, tinggi kaki dia sampai ke tanah. Bila dia kuda. Tak dengar. Tak dengar. Tak tahu, saya tak tahu. Tapi kalau betis yang halus ada. Betis yang halus dari betis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia panjat satu pokok. Sahabat semua ketawa. Sebab apa? Kaki dia kecil sangat. Betis dia kecil sangat, halus. Kecil. Kemudian Nabi bagi tahu apa? Betis dia nak ditimbangkan dengan
betis dia kalau diletakkan di atas satu timbangan, berat lagi betis dia berbanding dengan kebaikan yang lain. Makna betis itu walaupun kecil tapi dia berat dalam buat kebaikan. Adi bin Hatim juga menyertai peperangan bersama Sayyidina Ali, peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Peperangan Jamal ni peperangan Sayyidina Ali dengan isteri Nabi, iaitu dengan Sayyidina Ali, dan juga mana Sayyidina Ali dengan Nabi adalah dia menantu Nabi. Dia berperang dengan isteri Nabi. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tidak jadi peperangan pun. Tak. Peperangan Jamal. Satu lagi peperangan Siffin. Peperangan Siffin itu memang berlaku antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Itu berlakulah peperangan. Peperangan Siffin itu dia bukan apa sebab masalah ijtihad. Sebab Sayyidina Osman telah dibunuh oleh pemberontak. Muawiyah kata apa? Kita cari pembunuh lo. Jangan lantik khalifah lo. Siapa yang ganti tempat Sayyidina Osman? Kita cari darah pembunuh. Sebab apa dia nak sangat cari darah pembunuh? Sebab Muawiyah dengan Sayyidina Osman ni ada pertalian darah sikit. Bila sampai ke Sayyidina Ali, ijtihad dia lain. Dia kata kita lantik dulu khalifah. Dah ada khalifah, sama-sama kita cari siapakah pembunuh Sayyidina Osman. Seorang nak cari pembunuh lo, seorang kata lantik khalifah, kemudian baru kita cari, baru mudah untuk urusan kita cari siapakah pembunuh Sayyidina Osman. Bila berlaku perbezaan ijtihad ni, maka berlakulah peperangan. Dahsyat. Tapi berlaku peperangan, lepas tu mereka hentikan peperangan. Stop. Tapi masih lagi ada orang nak teruskan peperangan, dia keluar daripada grup Sayyidina Ali. Itu dipanggil Khawarij. Dia keluar daripada grup Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali suruh berhenti dah, suruh hentikan peperangan. Tapi mereka keluar, mereka nak teruskan juga, mereka nak perang juga. Sebab antara orang Islam dengan orang Islam, sebab apa kita nak berperang. Jadi peperangan Sayyidina Ali orang yang hebat. Muawiyah pun orang yang hebat. Muawiyah adalah penulis wahyu Nabi. Penulis wahyu. Yang Sayyidina Ali adalah menantu Nabi. Jadi dua-dua orang hebat lah. Jadi kita tak boleh nak salahkan sama ada daripada pihak Sayyidina Ali ataupun daripada pihak Muawiyah. Dua-dua adalah sahabat Nabi hebat. Sebab kita pun tak tahu kalau kita berada di tempat tu. Silap-silap dua-dua side tak kita. Betul tak Ustaz? Kita baca cerita ni kan. Kalau kita bandingkan, kalau aku nak kat sana, aku belaman dia kan. Betul ke tak? Yalah, betul. Dalam riwayat Adi bin Hatim dia kata ittaqun nar. Takutlah api neraka walaupun dengan sebelah tamar, walaupun dengan separuh tamar. Maksudnya janganlah kamu rasa sedikit apa yang kamu sedekahkan. Tak apalah kita rasa duit nak bagi sumbangan tabung masjid ni ada RM50, ada RM1. RM50 ni kita nak beli lunch lepas ni. Takkan nak masuk RM50. Kita nak beli lunch. Jadi terpaksalah bagi RM1. Bagi RM1 pun tak apalah. Walaupun sedikit, jangan kita rasa hina. Jangan rasa sedikit sedekah yang kita bagi. Jangan rasa sedikit lah. Jangan menganggap sedikit, menganggap remeh. Sebab setiap sedekah tu besar. Dalam hadis ni sebenarnya nak menggalakkan untuk bersedekah. Sikit pun tak apalah. Sikit pun tak apa. Yang penting nak menggalakkan untuk bersedekah. La yamtani' minha liqillatiha. Janganlah seseorang terhalang untuk melakukan sedekah kerana sedikit. Sebab dia kata sedikit lah, dia pun tak nak bagi sedekah. Sedangkan Nabi kata apa? Sedikit sedekah itu adalah sebab untuk selamat daripada api neraka. Kemudian faman lam yajid, kalau tak ada benda yang harta yang kita nak sedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maksudnya ucapkan dengan kalimah yang baik. Maksud kalimah yang baik ini manusia rasa tenang dengan ucapan kita. Sama ada ucapan yang harus ataupun ucapan yang baik, ucapan yang tak menyakiti hati orang. Okey.
Kemudian kita lihat riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi, sulama tu sendi, setiap sendi di kalangan manusia ni wajib ke atasnya untuk bersedekah. Setiap persendian seorang Muslim dapat memberikan sedekah setiap harinya. Kulla yaumin, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin. Setiap sendi di kalangan di antara yang ada pada manusia wajib ke atasnya sedekah setiap hari. Jadi sendi-sendi kita dapat bergerak, tangan, kaki, semua sendi kita dapat bergerak, sepatutnya kita kena beri sedekah, sebab itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Engkau memutuskan perkara secara adil di antara dua orang. Setiap sendi seorang Muslim dapat memberikan sedekah setiap harinya. Setiap hari, iaitu terbit matahari pada hari tersebut. Mana setiap waktu pagi sepatutnya kita kena kena beri sedekah. Sebab tidak kira lah pada orang miskin, tabung surau, tabung masjid ataupun mana-mana tempat. Ada baru dia dengan ustaz yang tidur dan meninggal, ustaz Arab tidur yang ada COVID apa nama? Tak tahu. Dicadangan dalam TikTok lah, tabung subuh kat rumah kita kan. Kita tabung lah subuh, sebelum kita baru kita letak duit sini, duit ni, terkumpul lah. Kan kita nak keluar nak pergi masjid kan malas. Jadi nak keluar cari orang pagi-pagi tu nak beri sedekah orang tak ada. Jadi kita masuk dah tabung, kita dekat rumah tabung, masuk RM1, RM2, RM3, kumpul kan. Lepas tu dah banyak, masuk dah tabung surau. Tabung apa ni? Sedekah subuh dia bagi. Boleh juga, boleh. Yang tu boleh juga kita masuk ke dalam tabung, tapi itu terutama untuk orang perempuan lah. Perempuan ni? Orang lelaki memang setiap hari kena pergi masjid sembahyang subuh. Tapi kalau perempuan mungkin dia nak sembahyang kat rumah. Tapi kalau lelaki takkan dia nak kumpul dekat letak dalam tabung, kumpul simpan kat rumah baru pergi masjid. Dia akan pergi masjid seminggu sekali, hari Jumaat. Setiap hari lelaki kena pergi masjid sembahyang. Dan masuk tabung. Tabung subuh pula. Sebab Nabi kata lau ya'lamun nas ma fi subhi wal isya. Kalau manusia ni tahu kelebihan solat subuh dan juga sembahyang isyak secara berjemaah, la atauhuma wala habwan, pasti mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Sebab kita tak tahu betapa besarnya kelebihan kalau Allah Taala kalau Taala singkapkan hijab, kita nampak kelebihan subuh isyak secara berjemaah. Di surau di masjid kan? Di surau atau masjid? Bukan. Di surau atau masjid? Nak pakai? Tak. Dia kena masjid surau. Sebab Nabi sembahyang masjid surau. Nabi tak sembahyang rumah. Sembahyang sunat je Nabi sembahyang kat rumah. Ta'dilu bainal isnaini sadaqatan, iaitu engkau berlaku adil, iaitu putuskan dengan cara adil di antara dua orang yang sedang bergaduh adalah sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, iaitu engkau tolong seseorang naik ke atas kenderaan dia atau engkau bantu angkat barang dia adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, bercakap baik, perkataan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, setiap langkah yang kamu berjalan nak pergi ke masjid adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah, dan juga kamu buang benda yang menyakiti, gangguan di jalan. Ada batu tengah jalan ke, ada kayu ranting jatuh tengah jalan, kamu tolak tepi, itu adalah sedekah. Tapi kesan kecil lah Ustaz ni. Dia nilai kita dah tahu lah, tapi kita consider kecil lah sedekah tu. Sedekah dia bukan kecil juga. Sebab tadi Nabi kata walau bisyiqqi tamrah, kalaulah separuh tamar, kalau satu biji kurma kita potong separuh kita bagi ke orang, itu pun dapat menghalang kita daripada api neraka Allah besar. Dapat menghalang daripada api neraka Allah besar. Itu baru separuh daripada kurma. Kalau satu kurma lagi lah, kalau satu kotak kurma lagi lah. Jadi sedekah tu besar. Sebab tu dalam hadis tu nak bagi tahu jangan kita anggap sedikit
kebaikan yang kita buat. Sedekah yang kita buat jangan anggap sedikit. Sebab walaupun nampak remeh, Betul. tapi benda tu besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ranting kayu di tengah jalan kan. Kita Ah. tak apa dia kita letak tepi kan. Betul. Itu pun sekira sedekah. Oh, Sedekah juga, betul. Sebab tu ya, ya. kalau kita lihat di sini wa tu'inur rajul, bantu seorang lelaki. Wa tu'inur rajul, bantu seseorang untuk naik atas tunggangan dia adalah dianggap sebagai sedekah. Sebab selalu kalau orang tua-tua dia nak zaman dulu nak naik atas kuda, atas keldai, susah. Kita sendiri nak naik atas kuda pun payah. Kita nak naik atas keldai pun payah. Kita nak angkat kaki susah juga. Kalau motor senang. Sebab motor tak apa tinggi. Macam keldai, kuda dia tinggi sikit. Unta lagi tinggi. Jadi kita nak naik tu susah. Jadi kita bantu dia. Bantu tu mendapat pahala sedekah. Zaman sekarang lah kalau kita tengok orang nak pindah kalau ada seorang tu dia bawa ayah dia naik wheelchair. Mungkin dia nak buka, dia lah nak tolak wheelchair, dia lah nak bukakan pintu, dia lah nak angkat ayah dia, kita bantulah apa yang patut. Walaupun buka pintu ke, pegang wheelchair tu ke, mana kita boleh bantu. Itu adalah dianggap mendapat pahala sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha, kemudian kita pegang. Kalau zaman dulu fatahmiluhu 'alaiha, kita pegang unta ataupun tunggangan tadi supaya tidak bergerak. Tali yang ada pada mulut kita pegang supaya dia tidak bergerak, kita pegang. Itu pun mendapat pahala sedekah walaupun setakat pegang aja. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah, ataupun kita angkatkan barang dia naik atas tunggangan dia, itu juga dianggap sebagai sedekah. Dia zaman dulu naik unta, keldai. Jadi dia dah naik, nak turun balik, naik lagi nak turun balik, dia nak letak barang-barang dia. Jadi benda tu susah. Macam kita kalau tengok orang tua-tua kadang-kadang bawa banyak barang, jari jemari penuh ni, plastik. Jadi kita kalau boleh angkat, kita angkatlah sikit yang mana kita boleh bantu dia. Itu pun akan mendapat pahala sedekah. Perkataan yang baik juga dianggap sedekah. Langkah perjalanan nak pergi masjid, pergi surau, langkah jalan, satu langkah itu adalah dianggap mendapat pahala sedekah. Satu langkah, bukan sepanjang perjalanan, satu langkah. Kalau 100 langkah, mana 100 sedekah kita telah buat. Itu antara pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lagi jalan itu Ustaz ni. Tapi jangan. Betul lah. Kalau jarak jauh sangat kena naik kenderaan. Kalau jarak jauh. Tapi sebenarnya kalau jalan kaki pun bagus tau. Sebab jalan kaki ni kalau ikut doktor dia suruh apa satu hari kena 45 minit kena jalan kaki jauh. Jalan kaki jauh lah, jalan kaki laju. Bergerak jalan-jalan. 45 minit. 45 minit ke setengah jam lebih kurang lah. Supaya jantung kita dapat pump elok bergerak. Kita nak pergi kedai 100 meter depan kita start motor lah. Betul. Jadi benda yang jalan kaki sekejap je. Betul. Tapi memang betul doktor berkata 45 minit. Kalau tak salah jalan bukan jalan yang slow, jalan yang laju. Jalan kaki laju 45 minit bagus untuk jantung. Yang terakhir kami riwayatkan kata as-sulama kullu sulama, dalam hadis kullu sulama. Sulama ni dengan huruf sin dhammah, lam takhfif makna tidak ada sabdu. Bukan sulama. Artinya salah satu sendi dalam tubuh manusia. Sendi dalam tubuh manusia dipanggil sulama. Bentuknya plural dalam kalimat adalah sulamayatu dengan sin dhammah, min fathah, dan ya tu ditakfifkan, diringankan. Sekejap. Sulama maknanya satu sendi. Sulama
salah satu daripada sendi-sendi anggota badan kita. Jamak dia, plural dia dipanggil sebagai sulamayat. Bidham min sin wa fathil mim. Sulamayat. Sulamayat maknanya plural, sendi-sendi. Sulama satu sendi. Sulamayat adalah sendi-sendi. Yang terakhir kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu menganggap remeh perkara yang baik, sedikit pun jangan kamu menganggap remeh, walau an talqa, walaupun engkau bertemu dengan saudara kamu, an talqa akhak biwajhin talqin, dengan wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Itu pun dia mendapat pahala yang sedekah, mendapat pahala sedekah. Kita senyum dengan orang kita tak pernah kenal pun, orang tu tak pernah tengok pun, cuma kita senyum je. Senyum itu nampak macam simple, senyum je. Jangan menganggap perkara yang baik itu remeh. Jangan remehkan perkara yang baik. Senyum itu adalah perkara yang baik, jangan anggap remeh. Dekat akhir kitab nanti, dalam akhir kitab bab salam, kita akan baca tentang kelebihan manis muka, iaitu senyum ataupun muka yang berseri bila berjumpa dengan manusia. Dianjurkan berbicara dengan jelas. Ini bila kita nak cakap dengan jelas bila kita nak bagi ucapan dengan jelas. Ini kita akan bincang tentang bergurau pada minggu hadapan insya-Allah. Sebab kadang-kadang dia nak buat pengumuman di masjid atau di surau, tapi ucapan tak apa jelas, laju sangat, ada yang banyak terlampau banyak pada hari Sabtu minggu hadapan pihak masjid akan terlampau banyak. Jadi itu pun dianjurkan berbicara dengan jelas. Maknanya kalau tak tahu sangat cakap, sediakan teks, baca pada tanggal 21 hari bulan 10 pada hari Sabtu akan datang, pihak masjid akan melaksanakan, kita baca supaya jelas. Kemudian begitu juga semayang Jumaat, semayang kita nak solat hajat. Selepas semayang Isyak ni kita ada semayang hajat nama dia sekian-sekian. Kadang-kadang imam sebut tak apa jelas, semayang hajat dah habis. Kita tak tahu nama siapa, mungkin di antara jemaah kita ke ataupun abang jemaah kita pun tak tahu. Dia sebut laju sangat. Jadi itu pun perlu dititik beratkan lah, nama-nama. Cakap kena jelas lah. Okey, kita sambung minggu depan insya-Allah. Kita jumpa pukul 11.30 pagi nanti dalam tafsir surah Sad insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.